Apabila kita baca Al-Quran dan kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada kita suatu agama yang sangat pemaaf, satu agama yang memberikan ruang yang besar kepada kita ni. Antaranya ialah ayat terakhir daripada suratul Baqarah yang selalu tuan-tuan baca dan kebanyakan kita hafal, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada satu diri illa wus'aha, melainkan apa yang dia mampu. Perkataan wus'aha asalnya daripada wasa', apa yang dia luas, yang celuih untuk dia lah dalam bahasa kita, apa yang padan dengan dia. Allah tidak akan bebankan kepada satu diri itu melainkan apa yang dia padan, apa yang dia mampu. Maksudnya kalau apa yang kita tidak mampu, Tuhan tidak akan wajibkan kepada kita. Daripada seluruh aspek agama, hatta dalam akidah sekalipun, orang yang tak mampu mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah kerana dia bisu, dia boleh berpada dengan keyakinan dia di dalam diri dia. Orang yang diugut kepada dia, jika sekiranya kau mengucapkan, kau kena ucapkan kalimah kufur, kalau kau tak ucap kau akan dibunuh. Tuhan bagi kelonggaran untuk dia. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di dalam iman. Jantung hatinya tetap tenang dalam iman. Maksudnya kalau dipaksa, sekalipun dia melafazkan kalimah yang kufur, tapi paksa ni, kalau setakat kalau hang tak sebut, aku tak bagi RM5, tak boleh lah. Ni paksa hak betul, paksa yang membabitkan ancaman terhadap nyawa dia, keluarga dia, maruah keluarga dia. Allah bagi kelonggaran kerana itu di luar daripada kemampuan. Salat juga demikian. Yang tak boleh berdiri, boleh duduk. Yang tak boleh duduk, boleh baring. Yang tak ada wuduk, boleh tayamum. Tayamum pun tak ada, boleh semayang macam tu saja. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak boleh berpuasa kerana sakit, boleh ganti pada hari yang lain. Kerana sakit sepanjang hayat, tak bolehlah dia, boleh bayar fidyah. Agama, haji penting. Haji merupakan rukun Islam. Tapi yang tak mampu, tak ada duit, kita dengar orang pergi haji, kita kata aku ni dengar sajalah kot, hak duk ada pun tak lepas. Dia balik kepada Allah, tak cacat apa dia pada Allah. Bukan sengaja dia tak mampu pergi haji, dia usaha dah untuk hidup dia, tapi itu kemampuan dia. Zakat juga sama demikian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita kena tahu semua yang Allah bekalkan ataupun Allah taklifkan, Allah wajibkan kepada kita dalam agama ini, semuanya hak kita mampu buat belakang. Semua hak kita mampu. Tuhan Maha mengetahui. 5 waktu tu hak kita mampu. Kalau ada orang kata tak dan aku 5 waktu ni, kita nak tengok tak dan tu macam mana. Kalau kerana dia musafir, dia boleh jamak qasar. Kalau kerana dia sakit, Allah nak pergi bilik ayak sekali-sekali lah azab, dia boleh jamak, tak perlu qasar.
duduk hospital, nak ambil wuduk tak boleh, nak bergerak tak boleh, tunggu anak mai lagi masa waktu melawat. Dia ambil wuduk masa tu, dia semayang, dia jamak, siap-siap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Agama luas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia lakukan, bagi kamu, bagi diri itu apa yang dia lakukan, dan dia akan dapat kesalahan di atas apa yang dia buat. Dosa orang kita tak tanggung. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Najm, Allah kata, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi awfa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Adakah mereka itu tidak diberitahu apa yang ada di dalam suhuf Musa, lebaran-lebaran yang diturunkan kepada Nabi Musa? Tuhan tanya, dia tahu tak? Dia tahu tak apa dalam tu? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang sentiasa memenuhi apa yang Tuhan minta kepada dia, Nabi Ibrahim. Apa yang Tuhan tulis? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada orang tak boleh menanggung dosa macam budak kecil. Tapi kita yang boleh menanggung dosa ni, Tuhan kata kita tak akan tanggung dosa orang. Kita tak akan tanggung dosa mak kita. Mak kita tak akan tanggung dosa kita. Pak kita tak akan tanggung dosa kita. Kita bertanggungjawab. Habis kata pak kita, kalau dia tak ajak kita agama, dia tanggung tak? Dia bukan tanggung dosa kita, dia tanggung dosa dia lah tak ajak kita agama. Kerana Tuhan kata seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahawa insan itu tidak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan saja. Ini agama Tuhan yang maha adil. Kok kita mati, lepas tu mak anak kita tak buat kenduri kat atas, malaikat pergi pukul kita kat bawah, dia tak mungkin. Kerana Tuhan kata bahawa seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Dan ini kadang-kadang khurafat sebahagian orang. Dia anggap bahawasanya anak dia buat ni, pak dia kena tanggung. Pak dia masuk kubur, anak dia tak buat kenduri kat atas, malaikat pergi pukul pak dia. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan amalan dia akan dihisap, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Tuhan balas secukupnya dengan apa yang kita buat. Ini Tuhan buat kaedah kepada kita. Walaupun Tuhan buat kaedah semua orang dapat apa yang dia buat, dia tanggung dosa dia, dia dapat pahala yang dia buat. Apa yang Tuhan bagi kat kita ni memang kita mampu buat. Tapi manusia ni dia ada, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia silap. Bukan kerana tak boleh buat, tersilap buat. Betul tak? Allah kata semayang 3 rakaat, dia duk fikir bendang dia lah anak dia, dia buat 4. Itu contoh mudah lah kan. Tuhan ajak kita doa kat dia, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan kat kami kalau kami lupa atau kami silap. Bukan kita buat tu, Tuhan ajak, so kita minta. Tuhan mana lagi yang pemaaf? Kita buat salah dengan satu orang,
Kita pergi jumpa dia. Cik, saya buat salah. Kita diam. Dia diam je. Lepas tu kita, dah buat salah, minta maaf kat aku. Tu kita, padahal salah dengan sama manusia. Allah Ta'ala ni, dia bukan macam tu. Rahmat Tuhan ni, dia ajak siap-siap cara minta maaf dia pun. Cara mana nak kata kat dia supaya kata tu betul, boleh dia maafkan. Kalau tidak, semua kita pakai duk mereka mungkin hak pandai sikit, pandai tok ayat sikit. Tu imam pandai sikit, tok ayat sikit. Hak bawah ni, aku ni ada buat salah kat Tuhan, nak kata kok mana pun tak tahu. Kerana bukan semua orang reti. Allah ajar, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambillah tindakan kat kami jika kami lupa atau kami silap. Jadi orang yang terlupa dimaafkan. Tiap-tiap hari sembahyang subuh nak tidur pun ingat pagi esok nak subuh, dia lena sampai pukul 7. Bangkit berdosa besar lah aku hari ni. Dah ada inna sina au akhtana. Jadi masa bangkit tu, masa tu lah kita sembahyang. Itulah waktu kita. Sembahyanglah waktu tu. Hari tu ada 2-3 tahun lepas ada cerita orang pergi makan coklat Cadbury apa tu, kononnya ada khinzir. Tu pun satu hal cerita. Sampai korang tu main habak dalam TV, saya ni berdosa nak kena tukar darah lah apa pasal dah masuk coklat. Ini mungkin orang tak apa baca Quran. Agama bukan sampai macam tu. Sahabat yang masuk Islam tu dulu makan benda haram juga. Tapi hal lepas Tuhan ampun yang ni. Bukan kita niat nak makan haram kalau lah haram. Nasina au akhtana. Sebab tu kadang-kadang tak betul teori setengah orang. Dia kata kalau pok dia tu kerja benda yang haram, buat balik rezeki kat anak-anak jadi benar habis. Kenapa pok punya salah, anak yang benar? Yang benar pok dia lah. Mana anak dia pula benar? Anak tak berdosa, dia makan rezeki yang pok dia buat balik. Bukan dia curi, memang pok dia wajib menyediakan rezeki, menyediakan nafkah untuknya. Dan Tuhan tak bebankan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau hak tua pun Tuhan tak beban, tambah budak kecil, di mana dia nak ambil? Melainkan bapak dia kena bagi. Kemudian setelah bapak dia katalah pergi buat kerja tak betul, buat balik main rezeki, anak dia makan yang kecil ni kerana duit tu haram, anak dia Tuhan menjadi bagi benak pula dah. Baca Quran tak boleh, semua tak boleh. Takkan Tuhan nak pergi hukum budak kerana kesalahan bapak dia? Ni pun kadang-kadang pakar motivasi ni kena betul juga. Bukan saja betul PhD tak betul, tapi kena betul. Kena betul jugalah hal-hal yang seperti ni. Jangan melampau. Agama bukan tabiat dia macam tu. Tuhan ajak kita, dia maafkan yang kita terlupa, dia maafkan, dia penyayang. Tuhan Ghafur Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sebelum baca Fatihah tu kita bismillah dah. Sama ada kita bismillah kuat ataupun kita bismillah perlahan dalam solat. Kalau kita lepas tu kita Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang Tuhan ni. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan, jangan kau bebankan kepada kami apa yang kau bebankan pada orang-orang sebelum daripada kami. Wahai Tuhan, jangan bebankan isran, bebanan, rantaian yang kau bebankan pada orang sebelum. Umat-umat dulu Allah Ta'ala marah, dia pun layak buruk. Bani Israel layak buruk. Tuan-tuan tahu layak buruk kan? Orang kata lawyer buruk. Lawyer buruk sebenarnya, bukan layak. Sebab tu ni kata saya tak pakai layak, saya pakai motorbot Dia Bani Israel dia banyak. Nabi Musa kata macam ni, dia kata macam ni, Nabi kata macam ni, kata macam ni. Tuhan buat hukuman kat dia. Kalau buat dosa nak taubat, kena bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Kalau kena najis kat pakaian, kita basuh, dia pun kena potong bahagian kena tu. Sebab apa?
Banyak sangat. Kalau orang kata aku tu, dia nak kata aku ni. Tuhan bagi hak beban kat dia. Hampa nak cari hak payah. Tuhan kata, suruh kita kata, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan, jangan beban kat kami macam mana kau bebankan kepada orang-orang yang sebelum daripada kami. Maka syariat ni mai kat kita, dia mudah. Tuan-tuan mahabak, benda apa yang payah? Benda apa yang payah dalam agama? Semua benda, kalau kita tengok, saya selalu buat contoh berulang kali. Ambil sekeping kertas, saya edar pada tuan-tuan, senaraikan benda-benda yang Tuhan haramkan. Makanan dengan minuman. Saya ingat tak sampai separuh muka surat, tak tahu nak tulis dah. Ayat nera boleh. Ayat biar tak boleh dah. Tapi cuba senaraikan makanan dan minuman hak Tuhan halalkan. Allah, tulis 10 muka surat tak habis. Tu pun dia duk cari hak haram juga. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tuhan cipta semua atas muka bumi ni untuk kita belakang. Rahmat Tuhan. Kemudian tu Rabbana. Lagi wala tuhammil alai isran Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan, jangan kau bebankan kepada kami apa yang kami tak mampu. Hanya kita minta jauh. Jangan dia uji kita hak kita tak tahan. Dia, semua hak dia uji kita. Dunia ni tak ada yang free. Kita naik motor, nak pergi kerja, sampai sekat jalan motor pecah tayar. Turun pecah tayar pula dah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kerja tak damping, tapi pecah tayar tu dia kira pahala. Pahala kita susah. Kerana tak ada benda yang orang Islam ni, Muslim ni dia susah. Duri yang kena sikit pun bagi pahala. Tuhan ampunkan dosa, Tuhan angkat darjat. Mungkin kita pergi ke akhirat besok, semayang kita cukup-cukup ngam je. Tapi tengok-tengok berat pahala kita. Sebab ujian kita banyak. Orang lain pergi buat kerja cari makan laikon, kita tengah pandai. Bukan saya nak suruh semua orang kerja tengah pandai, tapi Tuhan pengasih. Dia tidak, apa yang manusia lalui dalam kehidupan ni, dia bagi belaka pahala. Orang hak sakit semayang dengan orang hak sihat main masjid, dua-dua dapat pahala. Tapi hak heret main masjid, hak sakit tu pahala tentu lebih daripada hak sihat. Hak main dengan kereta ikon elok, travel berada, tentu kurang sikit nak bandingkan dengan main dengan motor jenuh duk press dengannya tadi ni. Walaupun dua-dua sah semayang, Allah Ta'ala tak mensia-siakan apa pun. Hanya kita yang buta untuk melihat hakikat kepada kehidupan ni. Bila kita tengok rahmat Tuhan banyak. Sebab tu di akhirat dia timbang belaka. Demam, sakit, subhanallah, alhamdulillah. Sepatah kita kata alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, sakit Allah, masya Allah. Masya Allah tu kita kata ringan je. Di sisi Allah di akhirat besok, masya Allah, ada timbangan. Subhanallah, kita hari ni kadang-kadang kita teringat kita. Tuan-tuan sama, saya pun sama. Tapi bila kita lupa di akhirat besok, kita ingat kalau 10 kali lagi kita kata subhanallah, boleh buat timbangan di akhirat kelak. Sekali pun boleh buat timbangan. Jangan Tuhan bebankan. Wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna. Tolong maafkan kami. Fa'anna kata para sebahagian ulama tafsir, maaf hak dosa kita dengan Tuhan. Waghfir lana, tolong maafkan dosa kami dengan hamba-hamba-Mu. Warhamna, tolong rahmat kami nak mai ke depan ni. Anta maulana, Engkaulah pelindung kami. Tuan-tuan, kita kadang anta maulana, kita tak rasa, tapi bila kita sebut dengan penuh faham makna. Dah ni orang tak faham, budak-budak kecil baca tak boleh lagi, tahu semua ni application dalam handphone ni.
Pasal apa? Pasal duduk biasa. Kita pun kadang-kadang semayang bagus lah. Tapi Fatihah pun kadang-kadang kita tak ambil tahu apa makna dah. Ayat lazim pun tak ambil tahu makna dah. Hal lain tu kalau kita tak tahu main surat apa ni, aku tak tahu, cari satu kampung tolong terjemah. Tapi kita ayat-ayat Tuhan, Anta Maulana, Engkau adalah pelindung kami. Bila kita baca dalam salat, kita rasa Allah pelindung kita. Bila kita doa tengah malam, kita rasa Allah pelindung kita. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami untuk mengatasi, memenangi ke atas kaum yang kafir. Ini agama. Ini penutup Allah bagi suratul Baqarah. Jadi kita ini sebenarnya berada dalam satu agama yang rahmat. Alhamdulillah, Islam. Dengan agama yang rahmat ni kita kena faham Islam. Kalau kita faham Islam luar daripada cara Tuhan terang, dia jadi serabut lah. Tapi kalau kita faham Islam macam yang Tuhan terang, agama ini seindah-indah agama.